saya penyampai anda, Saiful Nizam Ismail. Dan saya Jinawul. Kita lihat paparan utama malam ini. Institut Pendidikan Guru bakal digabung menjadi Universiti Pendidikan. Tidak selit dipenjara kerana meliwat, perbuatan terkutuk diulangi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, kita ikuti laporan sindiket ahli perniagaan bergelar Datuk Seri mangsa diperdaya melabur dalam projek yang tidak pernah wujud sehingga mengaut keuntungan sehingga 7.3 juta ringgit. Namun kegiatan pasangan suami isteri sejak 5 tahun itu tumpas selepas diserbu polis Pulau Pinang 2 hari lalu. Tempoh itu dia membuat penipuan kepada masa-masa yang berapa 13 orang tadi. So dengan menyamar sebagai pegawai bank, menyamar yang dia ni ada hubungan dengan negara luar, mendapat dana luar. Jadi orang dengan sendirinya percaya dan membuat pelaporan. Sejak daripada tahun itu. Suspek yang juga ketua sindiket itu kononnya memiliki projek perumahan mewah dan dana 6.9 bilion ringgit dari Australia. Selepas polis menyerbu sebuah apartmen di Butterworth kira-kira jam 10.20 malam Rabu lalu, 5 orang penghuninya ditahan termasuk ketua sindiket dan isterinya. Juga seorang lelaki tempatan dan 2 wanita warga Indonesia berusia di antara 24 hingga 49 tahun. Wanita warga asing itu tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, manakala seorang kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun dihantar ke pusat jagaan kanak-kanak. Polis merampas wang tunai RM361,000, 7 keping cek bernilai RM3,500 dan barang kemas bernilai RM200,000. 3 kereta mewah disita serta beberapa dokumen. Sumbangan turut disalurkan kepada tabung wilayah Datul serta beberapa sekolah bagi memberi gambaran positif. Kesemua suspek ditahan reman sehingga 24 September. Ini pula masih tidak serik walau pernah dihukum dan sebatan Oktober tahun lalu kerana meliwat. Seorang tukang kebun terus mengulangi perbuatan terkutuknya dengan mangsa terbaru seorang pelajar sekolah berusia 13 tahun. Kejadian itu berlaku pada Selasa lalu. Mangsa diliwat oleh suspek di sebuah rumah sewa di Kampung Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Mangsa kemudian mengadu kepada keluarganya kemarin. Bagi mendapatkan kepastian, keluarga mangsa dan orang kampung ke rumah suspek. Suspek kemudian diserahkan kepada polis. Dia dipercayai meliwat 6 lagi pelajar lain dalam kejadian persingan. Suspek yang berusia 56 tahun ditahan reman selama 7 hari bagi proses siasatan. Malaysia akan terus memainkan peranan penting bagi memastikan rantau ASEAN kekal aman tanpa sebarang konflik dalaman. Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak berkata ia termasuk komitmen merungkai konflik di selatan Thailand walaupun ia agak rumit dan mencabar. It's a little bit more complex because there are too many groups in southern Thailand. Indeed. But we do want to play our part in trying to ensure that once ASEAN is declared as a community by 2015, that the entire region will be free of internal conflict. Okay, that is optimistic. Datuk Seri Muhammad Najib bercakap dalam temu bual sempena sidang kemuncak CNBC yang disiarkan melalui rangkaian perniagaan itu petang tadi. Menurutnya, komitmen Malaysia dalam keamanan serantau juga terbukti dengan peranan besar sebagai orang tengah bagi menamatkan konflik di selatan Filipina. Beliau juga yakin dasar luar negara Malaysia yang mendukung prinsip kesederhanaan berupaya memberi imej baik kepada dunia selain berjaya membentuk keseimbangan dalam hubungan bersama dua kuasa dunia, China dan Amerika Syarikat. Dan turut dijelaskan oleh Perdana Menteri, usaha memperkasa ekonomi Bumiputera perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar dan bukan setakat pemilikan ekuiti dalam sektor korporat. 3.4% in terms of equity in the corporate sector. But the definition of wealth is all-encompassing. It would include ownership of landed properties. It would include savings in the banks and other assets. So the whole
definition, I think, has to be seen in a bigger context. Datuk Seri Muhammad Najib berkata pemerkasaan ekonomi Bumiputera juga mampu meningkatkan ekonomi kaum lain yang berjaya menguasai jaringan bekalan bahan mentah. Manfaat yang sama turut dinikmati mereka menerusi peranan kerajaan yang memberi persekitaran kondusif bagi sektor swasta. Kerajaan bersedia menimbang cadangan untuk menggabungkan 27 institusi pendidikan guru Malaysia IPGM di seluruh negara menjadi sebuah universiti pendidikan. Bagaimanapun menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, cadangan itu memerlukan kajian terperinci sebelum dilaksanakan. Tidak ada pengumuman yang disebutkan tadi dibuat untuk kita membuatkan sebuah universiti perguruan baru. Ya, saya tak tahu di mana sumber itu, mungkin kerana tak sah. Tapi saya menyebut hari ini belum ada rancangan kerana yang sudah sedia ada pun dah boleh dah. Macam universiti ini, kalau sebenarnya memang ada keperluan untuk diperbesarkan untuk menampung sejumlah ramai lagi pelatih atau pelajar, itu kita boleh buat. Tidak ada masalah dengan syarat dan bina. Jadi itu kita akan rancangkan berdasarkan keperluan sumber manusia tenaga pengajar yang kita perlukan di masa akan datang. Itu penting bagi kita. Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan berucap di majlis perjumpaan dengan mahasiswa dan pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI siang tadi. Sebelum ini, Kesatuan Kebangsaan Guru Lepasan Maktab Semenanjung Malaysia meminta Kementerian Pendidikan menaikkan taraf IPGM kepada universiti. Pada 13 Julai 2005, Jemaah Menteri meluluskan 27 buah maktab perguruan dinaik taraf kepada institusi pendidikan guru IPJ yang boleh menganugerahkan ijazah sarjana muda perguruan. Timbalan Perdana Menteri kemudian bersama warga UPSI menunaikan solat Jumaat di Masjid Sultan Azlan Shah. Pada majlis berasingan di Ibu Negara petang tadi, Timbalan Perdana Menteri berkata kerajaan memperuntukkan RM215 juta subsidi bantuan rawatan hemodialisis sejak 12 tahun lalu. Menurutnya, kerajaan sentiasa komited dalam melaksanakan tanggungjawab memenuhi kebajikan masyarakat agar rakyat dapat menikmati kesejahteraan hidup. SM Charity Gulf Foundation mengambil inisiatif untuk terus berperanan membantu dan juga menyokong usaha kerajaan dalam nak melengkapkan agenda penjagaan dan juga rawatan kesihatan melalui penyediaan kemudahan pusat dialisis yang selesa kepada rakyat yang memerlukan. Tan Sri Muhyiddin berucap merasmikan Pusat Kebajikan Dialisis Tan Sri Muhyiddin yang dipelopori Yayasan Kebajikan Gulf DSM petang tadi. Pusat ini memiliki 12 mesin dialisis dan bakal ditambah 6 lagi mesin pada masa depan. Selain bantuan subsidi rawatan, kerajaan juga memperuntukkan RM20 juta pemberian keran dan RM35 juta bantuan suntikan erythropoietin. Mengikut perangkaan tahun lalu, lebih 26,000 pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang menerima rawatan hemodialisis. 35 institusi pengajian tinggi awam dan swasta telah dikeluar pasti Kementerian Pendidikan bagi pelajar Malaysia dari Universiti Mesir menyambung pengajian di negara ini. Jemaah Menteri Rabu lalu membuat keputusan membenarkan penuntut jurusan perubatan, pergigian, farmasi dan pengajar Islam untuk melaksanakan pemindahan kredit. Dan dalam proses ini mereka seharusnya telah mengenal pasti universiti yang mereka bercadang untuk belajar, dan ini tertakluk kepada kekosongan yang ditetapkan. Untuk berbuat demikian, mereka yang masih berada di Malaysia tidak perlu balik ke Mesir untuk pergi mendapatkan pengesahan yang mereka pernah belajar di Mesir. Cukup sekadar menghubungi Education Malaysia di Mesir melalui email untuk mendapat pengesahan, dan kami akan menyemak semua nama pelajar kita di Mesir ada di IM Malaysia. Antara institusi berkenaan ialah Universiti Melaya,
Universiti Sains Malaysia, Lincoln University dan Help University. Rabu lalu, Jemaah Menteri membenarkan pelaksanaan pemindahan kredit berdasarkan tahun pengajian. Pendaftaran bermula 24 September ini sehingga 8 Oktober depan menerusi laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Hujan rahmat di bumi Mekah, laporannya seketika nanti. Sedapnya bau lumak ni. Ambul. Sama keluar bau dia. Hei, jangan melojok. Banyak lagi kat depan tu stok dia. Kenapa letak kat sini? Kenapa tak bawa je? Letak dekat Khalifah Usman desa tu. Confirm habis benda. Get you need to get. Mak baru cadang nak ke sana tak? Habis tu tunggu apa lagi? Jomlah kita angkat. Ha? Confirm meletup punya kat sana kat. Oi. Jom beramai-ramai kita perlihatkan Khalifah Usahawan Desa KUD 2013. Kelezatan badan dalam coklat susu krim Kisses kegemaran anda. Ideal dinikmati bersama. Hershey's Kisses, unik menawan, rasa tertawan. 200 juta penumpang telah terbang bersama kami. Kini kami ingin raikannya dengan jualan hebat. Terokai Malaysia, Indonesia, India dan juga negara-negara lain yang menarik. Tempatlah sekarang di airasia.com. Tertanda pada terbaran syarat. Kertas timbul, itu zaman purba. Digital, inovasi ada. Idea, Ibu Pejabat UMNO mengeluarkan 318 borang penamaan calon bagi pemilihan pusat parti itu sehingga proses itu ditutup jam 5 petang tadi. Daripada jumlah itu, 101 borang bagi pertandingan peringkat Majlis Kerja Tertinggi MKT, 60 pergerakan wanita, 116 pemuda dan 41 puteri. Setiap borang yang diambil dari ibu pejabat mempunyai nombor siri yang tertera dan nama calon yang ingin bertanding dengan jawatannya sekali. Jadi sehubungan dengan itu, ibu pejabat menjangkakan besok sekiranya keseluruhan 318 borang ini dihantar lebih awal, maka kaunter pendaftaran akan ditutup awal. Menurut Dato' Rauf, borang asal yang sudah dilengkapi perlu dikembalikan ke kaunter pendaftaran di Aras 5 Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Calon boleh menyerahkan sendiri borang berkenaan atau menerusi wakil masing-masing sepanjang tempoh penamaan calon mulai jam 8 hingga 5 petang esok. Bagi pemilihan peringkat bahagian, borang yang telah lengkap perlu diserahkan kepada pejabat perhubungan UMNO negeri masing-masing dalam tempoh sama. Setiap calon perlu mengemukakan seorang pencadang dan seorang penyokong dalam kalangan ahli UMNO. Setelah borang diserahkan esok, semua calon mempunyai 72 jam untuk menarik diri daripada pencalonan. Pengumuman penuh senarai calon bagi pertandingan peringkat pusat akan diumumkan pada jam 5 petang Selasa ini. Dato' Rauf turut mengingatkan semua calon yang bertanding supaya mematuhi kod etika pemilihan UMNO. Jika tidak, pencalonan dan kemenangan mereka nanti boleh dibatalkan. Semua orang dikendaki mematuhi tata etika parti yang itulah pun diguna pakai sebab ada berkempen ataupun tidak. Semua calon dikehendaki melihat di dalam buku tata etika parti apakah perkara-perkara yang boleh dan perkara yang tidak boleh dibuat. Proses pengundian akan diadakan mengikut peringkat mulai 12 Oktober hingga peringkat MKT pada 19 Oktober depan. Sistem pengiraan akan dibuat secara automatik menggunakan kaedah terkini. Seramai 140,000 perwakilan bahagian UMNO di seluruh negara layak mengundi.
Saingan merebut jawatan Ketua Pemuda UMNO dalam pemilihan parti bulan depan semakin sengit. Siang tadi, Akram Shah Muammar Ubaidah Sanusi mengesahkan akan bertanding menentang penyandang kerusi itu, Khari Jamaluddin. Anak bekas Menteri Besar Kedah Tan Sri Sanusi Juni itu menawarkan diri dengan slogan Hidup Melayu. Rintihan akan undi pemuda juga timbul tentang sentuhan kepimpinan yang dikatakan tak cukup kerak sampai ke bawah. Dan lebih parah lagi, ada orang muda yang kini menuduh pemuda sebagai tidak lagi mendesak, tidak lagi menjulang obor perjuangan agenda Melayu. Oleh itu, memandangkan rintihan kawan-kawan, jiran-jiran serta penyokong tentang perlunya perubahan kepimpinan pemuda, saya dan keluarga saya telah mengambil keputusan mengorbankan kerjaya saya untuk menawarkan diri dengan rendah diri sebagai calon Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Akram Shah yang juga Ketua Pemuda UMNO Cawangan Bendang Baru, Langkawi, menafikan dirinya proksi kepada mana-mana pihak bagi mencabar kedudukan Khari. Berkelulusan sarjana kejuruteraan kimia daripada Imperial College London, beliau pernah berkhidmat selama 16 tahun dengan sebuah syarikat cari gali minyak antarabangsa. Dengan pengumuman terbaru itu, jawatan Ketua Pemuda UMNO menyaksikan saingan 3 penjuru selepas bekas Ketua Pemuda UMNO bahagian merebut, Karim Ali, turut mengumumkan mencabar kedudukan Khari. Soalannya sebenarnya bolehan. Sementara itu, turut mewarnai pemilihan UMNO kali ini, pendaki Everest negara Muhammad Mukharrabin Mokhtaruddin. Beliau menawarkan diri sebagai jawatan Exco Pemuda UMNO dan naib Ketua Pemuda bahagian Lembah Pantai. Saya mendukung perjuangan Presiden UMNO dalam memajukan UMNO, dan kalau boleh kita nak UMNO ni relevan di masa akan datang dan ada pelapis-pelapis baru yang boleh menggerakkan UMNO ke peringkat antarabangsa. Dan kalau boleh UMNO ni biarlah suatu parti yang sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan zaman. Corbyn sering menempah nama dalam pelbagai aktiviti lasar termasuk kejayaan pendakian 7 puncak tertinggi di 7 benua. Kelab Eksplorasi 7 Benua Malaysia KE7B yang diterajui Corbyn melahirkan penerenang negara di Selat Inggeris serta 7 pendaki anak Felda ke Everest. Di Malaysia ni banyak ramai. Turut menawar diri bertanding Exco Pemuda bekas Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Pekan, Datuk Ahmad Mukris Ahmad Fuad. Beliau yang juga ahli jawatankuasa unit Pidato Pemuda UMNO bertekad memainkan peranan lebih aktif bagi menarik lebih ramai anak muda menyertai pergerakan itu. Dan bahawa hari ini kita lihat golongan muda banyak yang kurang minatnya terhadap politik dan juga terutama sekali UMNO. Jadi perlu ada sedikit kreativiti dan inovasi dalam menyentuh mereka itu. Dan saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menjalankan pelbagai cara untuk mendekatkan pemuda-pemuda dan golongan belia ini kepada parti, kepada UMNO, kepada Barisan Nasional. Dan salah satu contohnya pemilihan yang dibuat dengan lebih terbuka ini. Jadi kita pun lihat hari ini pelbagai. Selamat bertanding buat semua calon dan terus laporan berikutnya. Tabung Haji menempatkan 12 pegawai rondanya di beberapa kawasan strategik di sekitar Masjidil Haram untuk membantu para jemaah. Kawasan sekitar masjid menjadi agak sibuk tahun ini kerana projek-projek pembinaan di sekelilingnya. Laporannya bersama Fuad Abdul Rahman, Mekah Al-Mukarramah. Melintas jalan di belakang saya ini memerlukan seseorang untuk berlari kerana kesibukan trafik. Bagi jemaah yang sudah lanjut usia, mereka tentunya memerlukan bantuan dan tabung haji prihatin dengan masalah ini. Menurut Pengurus Khidmat Pelanggan Tabung Haji Abu Syukur Jangga, pihaknya menempatkan anggota polis bantuan tabung haji untuk membantu. Kata Abu Syukur, kerana jarak maktab dan masjid agak jauh, jemaah dinasihatkan tidak perlu kerap berulang dan sebaliknya meluangkan masa yang lama untuk beribadah di masjid. Di Jannah Diriah ni tak ada sangatlah komplain. Dan dia pun dapat memanfaatkan yang jarak ni pun ada advantage juga sebenarnya. Dia katakan pagi, subuh, alhamdulillah lancar ke masjid. Dan dia daripada asar mungkin sampai ke maghrib dalam isyak dia akan stay di masjid. Dia boleh dengan tambahan ibadat dia, solat, zikir, ngaji sebagainya sampai isyak boleh balik.
Kereta Mekah sekali lagi disirami hujan tan semalam. Kali ini agak lebat. Ia berlaku kira-kira pukul 5 petang. Walaupun ia berlaku untuk cuma 20 minit, ia sudah cukup menurunkan suhu panas di Mekah seketika. Malaysia Airlines MAS kini dalam proses meningkatkan kapasiti dan kekerapan penerbangan di peringkat serantau dan antarabangsa. Selain meningkatkan kekerapan laluan ke Singapura, Sydney dan Melbourne, MAS juga merancang mengembalikan Darwin dalam rangkaiannya mulai bulan depan. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ahmad Jahari Yahya berkata, MAS telah melancarkan penerbangan ke Dubai dan Kochi baru-baru ini. Pihaknya turut meningkatkan kapasiti dan kekerapan ke Bandar Seri Begawan, Brunei dan Medan di Indonesia. MAS merekodkan kenaikan kukuh dalam pergerakan penumpang sejak awal tahun ini. Jumlah tempat duduk meningkat 83.3% pada Julai 2017. Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia menghargai usaha kerajaan memperkasakan ekonomi Bumi Putra. Ini kerana dasar berkenaan berupaya melahirkan lebih banyak usahawan Bumi Putra baru dan bukan usahawan sedia ada. Dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, saya rasa dia lebih akan menambahkan lagi orang kata bantuan itu. Maka bilangan yang seperti saya kata tadi, bilangan usahawan sederhana ni tadi dan usahawan kecil ni akan bertambah. Jadi buat masa ini kita terhad. Ya. Maknanya kalau kita nak bawa mereka untuk pergi ke luar negara for delegasi perniagaan dan seterusnya, kita limitkan. Antara bentuk bantuan yang diberikan skim permulaan entrepreneur baru Bumi Putra Superb yang menyediakan kemudahan geran sehingga RM500,000 kepada usahawan baharu. Tesco Malaysia hari ini mengumumkan kempen tawaran diskaun sehingga 37% bagi barangan makanan segar meski